Alhamdulillah, tepat pada masanya kita sudah pun memasuki segmen Muziumku Warisanku. Seperti yang kita telah pun berikan tadi, tajuknya berkenaan dengan peranan Jabatan Muzium. Bersama dengan kita pada pagi ini, memang tidak asing lagi, bersama dengan kita Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, merupakan Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Muzium. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, gembira rasanya ya kita ni dapat bersama dengan Yang Mulia Puan Mariani sekali lagi pagi ini dalam segmen Muziumku Warisanku. Ya. Tajuknya sedikit istimewa, peranan Jabatan Muzium ya. Betul. Untuk pertemuan kita ni kali ini. Jadi untuk memulakan ruangan wawancara ini rasa-rasanya agak panjang juga ini ingin dikongsikan pagi ini. Betul. Jadi terus sahaja ya. Mungkin Puan boleh berkongsi bersama kita. Jabatan Muzium berperanan sebagai institusi yang memelihara warisan negara ini Puan ya. Betul. Mungkin kiranya dapatlah Puan menerangkan dengan lebih lanjut lagi peranan yang dimaksudkan ini. Silakan Puan. Alhamdulillah, terima kasih Wali dan Mahira. Pernah satu kali kalau penonton ingatlah saya ada pernah bercerita mengenai dengan penubuhan Jabatan Muzium sejarah penubuhannya. Kemudian pada keluaran kali ini akan mengongsikan mengenai dengan peranan Jabatan Muzium. Mungkin secara umumnya orang awam indah mengetahui apa peranan kami sebenarnya. Kalau kita dalam tempoh yang singkat ini kalau dapat dikongsikan supaya orang macam tertangkap sikitlah apa peranan Jabatan Muzium itu. Sebenarnya kami ni visi kami ialah ke arah muzium bertaraf dunia. Maksudnya ke arah muzium bertaraf dunia itu indah semestinya dari apa yang orang beranggapan secara inilah literally mengambil cara inilah. Tapi sebenarnya ada pernah koleg saya, kawan kami rakan sejawat mengongsikan mengenai dengan perolehan. Apa yang diorang buat dari segi kataloging. So artinya ia ikut piawaian antarabangsa. Satu visi kami ialah untuk ke arah muzium yang berpiawaian antarabangsa bertaraf dunia. Kemudian misi kami ialah mewujudkan persekitaran yang sentiasa memelihara warisan negara dan memelihara objek yang bersejarah untuk tetapan generasi yang akan datang. Artinya sebagai institusi kemuziuman, kalau bukan muzium siapa lagi yang akan memelihara warisan kita ni yang lama-lama ni. Boleh pula orang lain memelihara secara peribadi, menyimpan di rumah masing-masing. Tapi kalau ada muzium, kita ni akan ada melihatkan barang-barang ini apa kaitannya dengan sejarah negara Brunei Darussalam. Dan moto kami ialah kami sebagai pemelihara warisan negara. Visi ke arah muzium bertaraf dunia. Misinya mewujudkan persekitaran yang sentiasa memelihara warisan negara. Begitu juga misinya sebagai memelihara dan memulihara objek bersejarah untuk tetapan generasi akan datang. Dan motonya itu dia kalau kita saksikan bersama ya di slides yang kita paparkan ini. Pemelihara warisan negara. Berat rasanya ya tanggungjawab tersebut. Tapi siok ya. Alhamdulillah. Dan apa yang kita difahamkan juga ya, yang mana sejarah penubuhan Jabatan Muzium bermula pada tahun 1965 ya Puan. Betul. Dan kalau kita melihat juga muzium semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tapi ialah memang ada yang bertanya ni, katanya di manakah letaknya muzium-muzium yang ada? Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni Puan. Alhamdulillah. Pada slide yang seterusnya tu akan dikongsikan di mana lokasi muzium-muzium yang di bawah kawalan Jabatan Muzium di 3 daerah. Ada pulang daerah di Temburong, tapi iaitu kira Labu Estate tapak industri getah. Itu lain lagi. Tapi kalau dari segi bangunan yang menunjukkan yang ada galeri, yang ada pameran, seperti dalam peta yang kita lihat itu, macam di daerah Brunei Muara, kita ni ada Muzium Teknologi Melayu yang masa ni buka dalam lingkungan Kota Batu letak. Lahir tahun 1988. Di batah birthday-nya ni 29 Februari. 29 bulan hadapan ya. 29 Februari. 29 Februari. Oh, nasiblah tahunan ni pun ada 29 Februari Ada 29 Februari. Kemudian
dalam lingkungan Kota Batu Atu kita ni ada Museum Maritim Brunei Darussalam. Kemudian ada Taman Arkeologi Kota Batu. Ini dalam satu kawasan sudah. So, ini kalau kita ni angan-angan ya, bukan angan-angan visual lah. Berjalan lagi menuju ke bandar, ada Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Lepas satu kita ni ada Museum Alat Kebesaran Diraja. Okay. Lepas satu ke mana lagi kita ni? Ke Tutong lah. Ke Tutong. Ya, ke daerah Tutong. Ya. Ada Taman Warisan Tasik Merimbun, tapi masa ini kami ada Taman Kulimambang. Itu yang kami ada dulu yang lain sedang dalam proses penyelenggaraan lah. Kemudian ke Belait kita ni ada Museum Daerah Belait. So museum-museum ini sebenarnya adalah hasil produk daripada macam orang melihat kan, orang awam melihat itu museum. Tapi lepas satu kita ni akan bergerak semula ke soalan yang seterusnya, barangkali yang berkait dengan soalan yang seterusnya. Siapa yang membuatkan museum itu hidup? Magic. So, dalam slide yang ada kita ni lihat yang ada peta. Itu yang menunjukkan museum-museum yang ada dalam kawalan Jabatan Museum-Museum. Tetapi bukan museum lain ada lagi di bawah jabatan-jabatan kementerian selain daripada Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Jadi alhamdulillah ini adalah peta Ketani Negara Brunei Darussalam. Tadi dikongsikan pertama kalau kita lihat di kawasan Brunei Muara. Ya, Bandar Sipagawan khususnya Brunei Muara. Di kawasan Kota Batu. Museum Teknologi Melayu, Museum Maritim Brunei, Pusat Informasi Taman Arkeologi Kota Batu. Itu lagi. Hub Tenaga juga ya. Ya, Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Kemudian kita ni ada Museum Alat Kebesaran Diraja. Kita lihat lagi. Apa tu? Galeri Sukan. Jalan Dewan Majlis Arkib Negara. Kita lupa Arkib Negara. So Arkib Negara ia punya fokus berbeza dengan museum. Ya, same but different. Same but different. Diorang lebih fokus kepada dokumen, manuskrip, peta-peta lama, betul. Pengarkiban. Galeri Sukan Berakas. Yang itu di Stadium Negara Hassan Bolkiah. Masa ini tutup juga, masih dalam proses mengusai-ngusai. Okey. Kita lihat lagi. Sekarang kita ke daerah Tutong saya kira. Kita akan ke daerah Tutong. Ya. Di Rambai. Ya, Mukim Rambai, Taman Warisan Tasik Merimbun. Yang tadi Taman Kulimambangan ya. Yang ada Taman Kulimambang masa ini. So siapa yang ingin melihat Kulimambang, boleh pergi ke sana. Kalau pun mau, boleh melihat IG kami lah. So kadang-kadangnya Tania ni berfikir Kulimambang itu terabang beratus-ratus kan. Sebenarnya? Tapi sebenarnya cabaran just rupanya memelihara giok Kulimambang ini. Ada cabarannya tersendiri. Very sensitif. Saya pun baru mengetahui lepas berkenalan sama orang yang menjaga. Jangan ada Kulimambang ni butterfly. Butterfly. Rama-rama. Jalan Maulana. Jalan Maulana, Museum Daerah Belait. Saya sempat menuju ke sana ni. Ya, museum-museum ini, semua museum-museum ini semua lahir antara tahun 1980-an hingga 2022 yang terkini Hub Tenaga. Baik, itulah serba sedikit ya ketiga-tiga daerah. Brunei Muara, Tutong dan juga daerah Belait. Jadi ini adalah alasan kalau anda tahu di mana sebenarnya letaknya museum-museum yang ada sebenarnya ada di tiga daerah. Jadi ya, silakan. Ya. Untuk seterusnya ni, adakah setiap museum ini memiliki keunikannya yang tersendiri? Betul. Setiap museum mempunyai keunikan tersendiri. Artinya kalau wali atau mahirah ada sahabat saudara daripada luar negara ataupun kan jadi tour guide yang kira spontaneous membawa kawan-kawan. Sebenarnya tertakluk kepada apa minat. Kalau kita pergi ke Museum Teknologi Melayu, di sana ada Museum Teknologi Tradisi. Kiranya ia mempamerkan teknologi tradisi. Artinya apa yang warisan peninggalan nenek moyang kita ni zaman dahulu sebelum kita ni moden. Kiranya maksud saya tu kiranya macam mana orang dulu memasak, pakai apa ya. Tapi pada masa yang sama menunjukkan juga kita ni punya kepandaian, craftsmanship kita ni. So siapa yang minat budaya boleh ke Museum Teknologi Melayu untuk melihat macam apa yang ada masa ini di luar-luar itu. Sudah masuk ke Museum Teknologi Melayu. Rupanya dulu Brunei pun macam ni. Lebih kurang lah macam tu. Apa yang sempat kita ni lihat di sana macam rumah-rumah
orang kampung air dahulu Ada kalanya. jenis-jenis binaannya. Ada tangga kambingnya. Betul. Kemudian ada lagi perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh orang Melayu Brunei, contohnya tukang emas, tukang perak. Sebab itu ada pusat latihan kesenian dan pertukangan tangan Brunei. Itu dia kalau kita lihat di poster berkenaan 1988 rasmi dibuka 29 Februari 1988 ya. Sebenarnya kami mengungsikan jumlah statistik dalam stats yang ada nanti, ada statistik jumlah pelawat sebenarnya memberangsangkan lawatan itu. Agaknya 3 tahun 4 tahun kebelakangan disebabkan COVID-19. So kita ni punya jumlah pelawatan itu perlahan-lahan meningkat. So adalah memang itu ia punya perjalanan laluan kita usaha untuk menarik semula pengunjung ke muzium-muzium kami memang dilaksanakan. Bayangkan sahaja 2019 66,000 lebih. Pengunjung lebih. Kira 5,000 satu bulan lah. On average. 5,000 pengunjung dalam masa 1 bulan. Itu baru Muzium Teknologi Melayu. Belum lagi muzium lain. Kalau Wali lihat seterusnya yang Muzium Alat Kebesaran Diraja. Muzium Alat Kebesaran Diraja, kalau kawan-kawan kita ni ataupun keluarga datang, diorang akan mau melihat alat-alat kebesaran yang ada berkaitan dengan kerabat, kira Royal Customs. Kemudian akan mengetahui sejarah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei yang ke-29. Boleh melihat dengan melalui galeri yang ada di Muzium Alat Kebesaran Diraja. Yang ini paling tinggi kira-kira 170,000 dalam tahun 2019 masa itu. So kiranya bahagi 12, kiranya lebih 10,000, 11,000 secara purata. Lebih kurang lah. Sebulan. Ada pasang surut lah, ada pasang surut. Betul. Kalau itu musim yang paling ramai pengunjung khusus daripada luar negara, bulan 11, bulan 12. Di penghujung-penghujung tahun ni katanya. Yang kiranya kalau ada hari kebeteraan, betul, hari kebangsaan, sambutan acara kebangsaan. kenegaraan. Jadi ini memberi peluang juga kepada pelancong-pelancong datang pelancong-pelancong datang melihat. Kalau kita lihat tahun lepas, alhamdulillah ya, semakin meningkat, Semakin 47,000 pengunjung ya. Mudah-mudahan ke depannya nanti akan lebih lagi. Akan lebih lagi. Betul. Kita lihat Jangan samakan dia punya tu statistiknya tu lawa sama punya tinggi lihat nomornya. Lihat nombor sebetulnya. Betul. Sama. Kemudian yang ini Muzium Kebesaran, slide yang seterusnya ialah Taman Warisan Tasik Merimbun macam Taman Kuli Mambang. Taman Warisan Tasik Merimbun pun mempunyai pengunjungnya juga. Yang ini siapa minat alam semula jadi. Saya belum sempat lagi menuju ke taman ini. Bisa Saya ke pun belum. sana. Airnya memang hitam. Andangnya semula jadi hitam. Ini orang daripada pit swamp, apa bahasa orang Melayu itu, pit swamp. So, bukannya ia berbau apa, tapi andangnya warnanya hitam. Kemudian pemandangannya menenangkan. Saya pun baru ke sana bulan lepas. Menaun-naun ni. Okey. Saya pun ingin melawat dan juga menuju Taman Kuli Mambang, Balai Pameran, apa lagi tu? Balai pameran kami masa ni pun diusai masa ni juga. So ada 3 muzium kami, galeri yang masih dalam penyelenggaraan. Tapi Taman Kuli Mambang memang ada. Siapa yang suka hidup sehat, masuk hutan, healing masa ni punya trend ataupun grounding ya orang. Denai Banu ni. Denai itu kiranya trail ataupun laluan. Laluan. Mahira baru sahaja ingin mengajak saya hiking ni. Mungkin insya-Allah untuk lokasi seterusnya barangkali ya. Kita ni menuju ke sana, boleh ke tu puan? Insya-Allah. Untuk jalan-jalan sahajalah ya. Bawa segala minuman. Kira piknik saja. Denai Botanical Merimbun. Luar biasa sekali ya. Kemudian yang slide seterusnya, apa yang dapat kita lihat ialah barangkali muzium apa ni? Maritim Brunei. Muzium Maritim Brunei Darussalam. Yang ni, kalau inginkan mengetahui mengenai dengan kapal karam Brunei, boleh melihat di sini. Kapal karam Brunei merupakan satu penemuan yang terbesar masa tahun 1997. Kemudian ia pernah dipamerkan di luar negara dan ia memang telah masa itu telah menaikkan nama Brunei sebagai sebab kalau dalam bidang arkeologi dan maritim ni kalau ada penemuan itu, kiranya dalam lingkungan itu memang macam wah. Sekali kalau pengunjung kan mahu mengetahui jauh tentang tapak-tapak arkeologi yang ada di Negara Brunei Darussalam, turut dikongsikan di salah satu galeri di sini. Artinya kita ni tu penuh dengan sejarah Betul. Sebenarnya sejarah itu kemudian bahagian arkeologi berfungsi sebagai itulah orang yang menggali bukannya menggali, mengorek, mencari objek-objek.
Sebab tu kita ni ada penemuan-penemuan seperti seramik, ada penemuan-penemuan seperti tembikar, emas, manik, tembikar atau dan segala penemuan yang ada lah itulah yang membuktikan kita ni tu sudah tua, umur kita ni berapa, Brunei tu pensejarahan. Ya, jadi untuk lokasi seterusnya kita akan pergi ke mana ni? Kita ni pergi seterusnya ke Museum Pusat Informasi Taman Arkeologi Kota Batu. Ia lahir tahun 2015. Yang ini memang indah ramai mengetahui tempatan ni. Tapi sebenarnya kalau orang ingat makam Sultan Bolkiah dan Sultan Sharif Ali, ia dalam lingkungan itu. Taman Arkeologi Kota Batu, di dalamnya ada pusat informasi yang menerangkan mengenai dengan sejarah-sejarah yang ada di dalam kawasan Kota Batu. Kemudian selain daripada itu, ada KB1 yang ada dalam gambar itu masa ini yang tertera dalam slide. Itu kena panggil KB1, Kompleks Kota Batu 1. Yang itu orang ramai boleh naik tangga melihat, menunduki ke bawah, melihat macam mana usulnya kerja-kerja penggalian, penemuan yang dia. Saya kiranya ada sejarahnya lagi tu sana. Difahamkan ada kubu. Masih lagi ya? Ya, Causeway, akan kubu. Di sana Orang kan? panggil Causeway. Ada kubu. So itu berkait dengan Pulau Tarindak, berkait dengan Museum Maritim punya pameran. Itu kalau siapa ada kesempatan ke lapangan, ada masa, bolehlah yang sihatlah dari pusat informasi turun, berjalan, lepas itu tambus ke Museum Maritim. Melawat sambil bersenam lah tu kira. Betul. Berjalan-jalan lah KNK. Daerah Belait. Daerah Belait yang ini kira 2016 jua dibukakan kepada kunjungan orang ramai. Alhamdulillah kalau kita ni lihat ia punya carta lagi siok. Semakin mendapat perhatian di tahun 2023. Apa yang uniknya mengenai dengan Museum Daerah Belait ni, kalau orang Belait sendiri kan, kalau kan mau show off lah, arah kawan-kawan orang, even orang kita ni dari Bandar Seri Begawan dan Brunei Muara, sebab dalamnya ada sejarah mengenai dengan daerah Belait, apa budayanya, apa orang punya sejarah minyak dan gas. Kemudian bangunan itu sendiri pun memang bersejarah dari segi ia merupakan bekas rumah kediaman pegawai daerah Belait. Dan bangunan ini juga telah diwartakan di bawah Akta Barang-barang Perbekalan dan Harta Terpendam. So, artinya bangunan itu kalau bisa kita lihat masa ini yang dari luaran, ia sudah stylenya tahun masa yang mula-mula kena bina. So maksudnya bangunan itu perlu dijaga ya? Ya, alhamdulillah. Jadi memang sangat menarik sekali, tapi masa kita nampaknya agak singkat. Jadi mungkin Puan secara ringkasnya dapat mengkongsikan aktiviti yang sedang dilaksanakan Januari dan Februari 2024. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya peranan Jabatan Museum belum lagi habis tu. Betul. Sebenarnya banyak lagi peranan. Sebab kan ingin dikongsikan kepada orang ramai sebenarnya bahawa apa yang bisa kita lihat di bangunan-bangunan itu adalah produk. Kiranya macam kedai kan? Itu produk. Tapi sebenarnya ada bahagian-bahagian yang mendukung lagi Jabatan Museum. Dari segi macam ada pernah sahabat kami dari bahagian perolehan, apa tugas diorang, ada bahagian pemeliharaan, apa tugas diorang. Masa ini kami ada bengkel asas pemeliharaan manuskrip dan penjilidan yang sedang dilaksanakan. Tugas diorang apa? Artinya diorang semestinya diorang memelihara dan memelihara. Kira diorang ada magic hands. Diorang menjaga, diorang membaik pulih juga. Membaik pulih. Sebab tu barang-barang yang ada kan, kalau kita ni macam barang-barang yang lama-lama tu jangan jangan pilih-pilih sekali-sekali menggunakan chemical ke apa. So ada ia punya garis pandu piawaiannya. Kemudian bahagian lain-lain lagi lah yang ada. Arkib negara untuk kami mendapatkan dokumen, tapi orang ramai pun boleh ada akses sebenarnya kepada Arkib Negara Brunei Darussalam. Bahagian pemelihara dan juga pembaikan seperti yang dinyatakan tadi. Kemudian kiranya kami ada bahagian penyelenggaraan estate. Kan kami banyak museum. Perlu ada orang yang mengendalikan, menyelenggarakan aset-aset. Kemudian bahagian macam ni pembelajaran dan penerbitan. Kami juga ada menerbitkan hasil-hasil kajian penyelidikan, menyediakan buku-buku aktiviti. Kemudian pembelajaran masa ini diorang fokus kepada permainan tradisi. So kalau Bu Ali dan Mahira akan mau belajar macam mana main pasang. Saya belum pandai lagi. So masa ini banyak orang mau belajar main pasang sudah. Alhamdulillah.
itulah dia punya itulah boleh jemput Jabatan Museum untuk belajar macam mana bermain pasang khususnya. Betul-betul. Bahagian perpustakaan museum ada So, library juga ya. Kami ada bahagian research Pak. Bahagian ilmu kejadian, arkeologi, etnografi, bahagian penyelidikan. So diorang yang menyediakan kami punya itulah keperluan untuk membuat kajian. Kami ni juga perpustakaan ini pun kira lama jua ni sebenarnya. Kemudian perolehan. Perolehan ini maksudnya perolehan. Ini nadi ni kiranya salah satu daripada nadi selain daripada pemeliharaan tadi mengkatalog barang-barang kiranya inventory. Mana yang kedapatan nendah-nendah lama apa tu? Apa yang ada dalam koleksi jabatan. So ada yang dadah, artinya Jabatan Museum boleh mencari barang itu untuk jadikan koleksi. Ini kami media dan hubungan luar. Ini maksudnya tugasan Puan ya? Salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya. Kemudian alhamdulillah menyambung soalan Mahirah tadi yang berkaitan dengan aktiviti Jabatan Museum. Alhamdulillah kami masa ni selain daripada mengadakan bengkel, masa ni ada pameran lukisan ya di Hub Tenaga, Galeri 4. Baru jua hari itu bengkel lukisan diadakan dan pameran itu masih dilangsungkan sehingga hujung bulan Januari ini. Yang itu pameran solo yang pertama. Kemudian disambung lagi dengan pameran yang bertajuk Lako, kira international exhibition, pameran international sama jua seni industri kreatif. Kemudian kami ada bengkel yang sedang diusahakan masa ini. Sebenarnya bengkel itu dihadiri oleh 45 peserta daripada 15 jabatan. Sebenarnya orang akan herannya kenapa pulangannya. Sebab kan setiap jabatan memainkan peranan masing-masing untuk menyimpan manuskrip. Setiap jabatan-jabatan yang ada tu contohnya macam Mindef, diorang ada galeri askar kan. So maksudnya mereka akan belajar kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan kemuziuman. Ini dari segi pemeliharaan. Kemudian selepas itu kami ada mengenai dengan satu yang kami bukakan Radiant Sunday Visual Palette, bahasa orang putih lah, RSVP. Yang ini boleh orang ramai lihat melalui IG kami ataupun Energy Hub punya IG, membukakan kepada belia-belia khususnya orang anulah yang pandai melukis, akan mengongsikan orang punya skill itu, kemahiran di Hub Tenaga. Ada borangnya juga. So banyak lagi yang dapat dikongsikan, tapi masa kita ni cemburu bah. Ya, betul Puan. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Mariani binti Haji Abu Bakar, merupakan pegawai perhubungan awam Jabatan Museum. Rasa-rasanya mungkin kita akan cubalah mana tahu ada sambungan untuk bahagian kedua insya-Allah. Jika ada kesempatan ya. Apa pun terima kasih Puan Mariani, pegawai perhubungan awam Jabatan Museum telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini dalam segmen Museum Kewarisanku. Insya-Allah ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.